Contohnya yang pertama ni, soalan dia kata open exterior elevation. Jadi dalam AutoCAD nanti, dalam AutoCAD tu kita buka drawing yang diberilah. Kita buka drawing yang diberi, open. Biasakan guna open daripada software. Biasakan guna open daripada software sebab masa exam folder kuning bawah tu, Windows Explorer tak boleh pakai. Biasa gunakan open button lah. Okay, dalam masing-masing punya folder. Dan contoh hari ini kita exam AutoCAD. Okay, exterior elevation. So soalan pertama ni adalah berkenaan hatch. Okay, jadi macam kita boleh tengok dekat soalan tu, dia kata activate south elevation view. It's south elevation name view. Okay, so name view ni kita boleh access, maksudnya dalam soalan ni dia dah sediakan pandangan untuk kita. Jadi kita hanya perlu cari saja. So nak cari pandangan tu, you boleh klik dekat view tab atas ni. Ada jumpa tak view tab tu? Dan dekat sini kita boleh jumpa, nampak tu, east elevation dengan south elevation. Nampak tak? Nampak. So soalan ni dia nak south elevation, jadi maksudnya soalan tu berkaitan dengan pandangan ini sahaja. So ada beberapa cara untuk access name view. Satu yang paling senang kita guna kat sini. Saya lagi suka pakai yang ni. Yang kedua, dekat viewport tu punya label tu kan ada top tu kan. Dekat situ pun kita boleh tukar pandangan lah. Sama ada you nak guna east ataupun south. Pun boleh juga. Nampak tak? Okay. Satu guna tab atas ni. Satu kita guna viewport punya label ni. Dia punya controller ni. Yang ketiga kita boleh type manually, type V, enter. Dekat keyboard tu kita klik je V, enter. Dan dekat sini pun kita boleh ini. Kalau tak jumpa lah, paling-paling masih cari kat sini. Name view punya kotak. So kita boleh set current. And kita klik OK. Itu 3 step untuk dapatkan pandangan dia. Okay. Cuma yang macam saya suka pakai sinilah, cukup lah. Ini pun dah kira senang dah, betul? Betul. Kemudian dalam proses, dalam soalan tu kita boleh refer balik yang mana dia minta kita, saya tengok balik soalan. Dia minta kita buat satu hatch pattern dekat area 1, ini kawasan yang diberi. Area 1 dia dah tunjuk. Then mengikut method yang diberikan di bawah ni lah. Contohnya dia punya boundary method is mean pick point. So, kita guna pick point. Hatch pattern, angle dengan scale, layer. Dan kalau tengok balik sampai bawah ni, island detection. Tapi dalam soalan ni dia nak area. Kita fokus pada soalan ni dia nak apa? Area. So bila nak area, setting 3 ni tak mainkan peranan sebenarnya. Setting 3 ni tak tukar pun tak apa. Sebab dia cuma nak area saja. Okay, yang ni bukan 3, 4. 4 setting ni boleh diabaikan. Yang penting ialah pick points dengan dia punya island detection. Okay. Biasa dengan island detection? Tahu, tak biasa. Island detection, tak apa kita tunjuk. Okay, island detection. Okay, saya pergi balik dekat AutoCAD. Okay, jadi bila kita guna hatch pattern, okay, tengok dekat sini bangunan ni dia ada tingkap. Which is dia ada tingkap luar dan tingkap dalam. Dan dia ada bangunan ni kan, outer building ni. So bila kita apply hatch pattern, kita guna hatch pattern, yang mana kita tengok balik setting dekat command line. Default kita memang ni, pick point, nampak tak? Pick internal point, betul? Betul. Unless kalau you terklik yang ni. Kalau you terklik select object, kita kena switch balik kepada pick internal point. Sebab objek kat luar ni bukan satu dia separate object. So tak boleh select. Jadi bila kita select, kita pakai pick internal point, dia akan jumpa boundary yang luar dengan 2 kotak di sebelah dalam ni. Nampak tak? Dia highlight sekali 2 kotak ni. Okay. Dan apa yang dimasukkan dengan island detection, kita pergi pada option, jumpa tak? Dekat hatch tu ada option button, option panel ni. Okay, bawah tu ada island detection.
So tengok bila saya kata normal, pattern tu dia akan lorek selang-seli. Nampak tak? Selang-seli. Sini luar, bahagian yang dekat frame tu tak ada pattern, dalam tu ada pattern. Nampak tak? Dan kalau kita tukar island detection ni ada outer, bermaksud hash pattern tu hanya penuh di luar, bahagian luar sahaja. Dalam tak ada pattern. Itu dimasukkan dengan outer. Tapi kalau kita nak hash semua, kita akan ambil ignore. Itu maksud dia. Jadi benda ni yang membezakan area ataupun keluasan hash pattern kita nanti. So dalam soalan tu, jadi dia suruh kita pilih outer. Itu sahaja kawasan yang dia nak. So bila dah sudah, kita finish lah. Close hash. Jadi dapatlah macam ni. Boleh? Cuba buat sekejap. Okay. So soalan ni nak baca properties. Jadi kita boleh buka properties. Control 1 dekat keyboard tu. Shortcut untuk properties. Kita tekan control key number 1. Jumpa? Shortcut untuk buka properties dialog box ni. Control 1 pada keyboard kita. Ada? Ada Ada. So masukkan je kat situ. Command line ni pun saya sumbat kat bawah, boleh tak? Dah. Settle. Okay, jadi bila kita klik hash pattern, dia nak apa? Dalam soalan ni dia nak area. Dia nak area. So after you click on the hash pattern sekali, then we take a look on the properties ni. So scroll down. So bawah sekali tu jawapan dia. 74.27. Kita akan key in dekat ruangan yang disediakan dalam online exam nanti. Okay. Then we open the second drawing, floor plan sample. So soalan kedua ni ialah dia kata pergi kepada new cubicle. Okay. View, kita pergi kepada new cubicle. So dia minta you offset garisan 1, tengok gambar yang sebelah kiri tu. Garisan 1 dengan jarak 2.55 ke bawah. So garisan 1 ni kalau tengok dalam drawing ni, garisan yang bawah sekali ni lah. Yang bawah sekali ni. So dia minta kita offset. So masing-masing tahu guna offset. Jarak 2.55. So kita tak perlu risau dia pasal unit dia. So kita offset kan je. Ikut je apa. Cuba offset sekejap. 2.55 below. And then next. Okay, dia suruh mirror semua. Dia suruh mirror semua office yang sebelah atas tu ke bawah menggunakan garisan yang tengah. Tapi saya suka tengok soalan seterusnya. Sebab dia kat sini dia nak chair saja, betul tak? Soalan dia. The distance daripada endpoint of the line to the chair. So tak perlulah offset kita mirror semua. Kita mirror chair pun cukup. Jadi in this case kita hanya ambil mirror select chair saja. Kalau ikutkan soalan ni dia suruh mirror semua, betul tak? Tapi tak pakai tak pakai pun. Yang dia nak cuma chair. So senangkan mirror chair sajalah. Mirror chair, enter. Kita akan guna garisan yang tengah ni. And enter. So kita akan dapat macam ni lah. Betul? Okay. So jarak yang dia nak, okay. Some of the user memang kita akan guna command distance. Sebab dia nak jarak DI kan. DI ataupun dekat inquiry ujung ni. Utilities. Dekat utility ni. Kita ada command distance. Nampak? Dia nak jarak daripada hujung garisan ke titik insert. So you ambil endpoint ni. And then biasa guna shift right click tak? Shift right click. Kita ambil insert. Ini shortcut untuk object snap. Nama dia object snap override. So titik insert dekat situ. Itu jarak yang kita nak lah. So jawapan dia berapa? 1.78. Betul? Cuma saya punya karakter ialah saya suka play safe. Play safe. Dengan kata lain, saya target full mark je sebenarnya. Saya lebih target full mark ni, jadi kita kena accurate kita. So kita check a few times pun dia akan betul.
So saya lagi prefer lukis garisan Memang kalau kelas saya akan ajar draw garisan macam ni kepada titik insert. Saya lagi prefer kita draw line dan kita check properties of the line. Length untuk garisan ni nampak tak? 1.78. Saya lagi confident macam ni. So at least kita boleh double check balik betul tak garisan ni daripada sini ke titik sana. So tak payah nak buat distance 2-3 kali. Kita draw line tu, kita boleh terus check dia punya length. 1.78. Okay, next. Soalan yang ketiga. Okay, yang ini you boleh open drawing annotate dim. Biasa dengan annotative? AutoCAD. Biasa guna annotative scaling dalam AutoCAD. Yang simbol macam pisau ninja tu kan? Yang bawah-bawah ni kan? Annotative dim ni, kita pergi kepada part details. Okay, tukar view kepada part details. Okay, kemudian tengok balik kepada soalan. Dia kata set the annotative scale kepada 2:1. Bermaksud bawah ni, tukar skala bawah ni kepada 2:1. By default dia pun dia dah tukar lah. Then bila kita main saja dengan annotative scaling, bermaksud dua simbol ni kena turn on. Senang cerita. Whenever you play around with the annotative, dua simbol ni kita turn on ingat Then tengok balik pada soalan, dia kata use annotative dimension. Dekat sini dia punya trik dia lah. Dia ada sebut satu, kadang-kadang orang tak perasan dia ada sebut annotative dimension style. Annotative dimension style maksudnya kalau dalam AutoCAD tu nanti bila kita nak buat kerja, you tengok dekat annotate. Default dia ni, style 1 ni bukan dimension style yang ada annotative setting. Kalau you tengok yang ada annotative setting adalah style yang ada simbol yang sama, betul tak? Nampak tu? Ini dia. Dia defaultkan style 1. Tapi sebenarnya kita kena guna style 3. So dia tak sebut dalam tu. Dia cuma kata guna dimension style yang ada annotative setting. So maksudnya kena guna yang style number 3. Kena activatekan ni. Sebab kita main dengan simbol annotative. Itu maksud dia. Okay. Kemudian, seterusnya dia kata buat dimension. Macam dalam gambar tu. Jadi kita create dimension. Okay. Saya punya view tadi dah tertukar ni. Part detail. Okay. This is the part. Kita buat dimension tu samalah. Macam biasa. Kita guna linear dimension. Ambil je daripada midpoint ke midpoint ke. Midpoint saya tak on. Saya turn on sekejap midpoint. Okay, this midpoint to this midpoint. Okay. So ini nilai yang kita nak lah. Dimension kita nak. Kalau kita masih guna dimension yang style 1 tadi. Okay, kalau kita tengok. Dia punya ukuran akan berbeza. Dan nilai pun berbeza. Nampak tak? Sebab yang style 3 ni. Dia 2:1. Maksudnya ukuran asal, ketinggian asal dibahagi kepada 2. Nilai tu tak apa. Nilai tu cerita lain. Okay, jadi kalau kita ambil yang ni, yang bawah ni, salah lah kalau tak tukar dimension style tadi. So yang kita nak yang number 76 ni, amount dia. Dengan ukuran ketinggian teks yang telah dibagi kepada 2. Dapat? Dapat So the next step dia. Okay, explode X silakan. Explode. Soalan ni dia nak tahu berapa ketinggian teks tu. Dia tanya the text height. Jadi kita select 76 tu. Dan kita tengok dekat sini text height kita ialah 1.1, 1.13. Dapat tak? New. Dia nak ACAD saja Okay, dia tak guna ACAD ISO. ISO ni Malaysia je pakai, kita Asia je. Dia sebab soalan ni international. So dia guna imperial punya format ACAD. So kita open file. And then dia suruh tukar units, betul? Unit kepada decimal, tahu unit UN kan? Ya, betul. Type UN, unit kepada decimal, betul.
Okay, and then dia punya precision 2 titik perpuluhan sahaja. Maksudnya jawapan dia dalam bentuk 2 perpuluhan sebab tu dia suka precision. Okay, and then sudut clockwise, tick pada clockwise ni, betul. Next, unitless, dia kata kalau tak suruh tak payah, kalau disuruh unitless buat je, anyhow ni tak ada effect pun. Okay. Then direction tukar kepada north, bermaksud sudut tukar kepada direction bawah ni, dia ada button direction, kosong kita pada utara. Then you click OK. Okay. Jadi cara nak type dia macam mana? Cara nak type dia, okay, saya note down sikit dekat screen. Okay, kita akan mula daripada titik yang pertama. Yang mana kita akan type nilai yang pertama ialah biasa guna alias. Jadi kita akan type jarak 20 pada sudut macam yang cakap lah 6D15. Kan? 6D15 degree. Itu cara key in dia lah. Okay, yang kedua alias 50 pada sudut 91D 25 degree minute sorry, this is a minute minute, degree, minute and second. D is for degree, minute and second. This is minute. And the third one is 25 pada sudut shift comma 115 degree 30 minute. Tu yang saya malas tu, 58 second. Itu cara key in dia. Dapat Okay. Ini dipanggil sebagai polar coordinate. This is coordinate punya format. This is nilai yang pertama. Formula dia yang kita pakai ialah alias. Kita masukkan jarak, jarak, distance pada angle. Itu dia punya formula dia lah. Saya kata soalan ni memang kadang-kadang kita key in silap kan. Cuba buat lagi sekali. Kan? 6D15. 6D15. Alias 20. 6D15. Tengok. Saya salah kod. Saya silap ni. Nampak? Yang first pun saya dah lari dah. Saya salah ni. Okay. This is a 50. Pada sudut 91D 25. Okay. Saya rasa saya salah ni. Sebab bentuk tu saya tahu dah. Dah lain ni rupa 25 pada sudut 115 30 58 115 30 58. Dua kali buat pun sama. 989 42. Saya silap sebab saya yang first value saya salah. Kan? Kan bentuk lain tu. Egau nama. Okay. So you betul lah tu. 98 98.42. Okay. Kalau dekat properties tu tak ada yang bahagian simetri tu macam mana? Macam mana? Dah join belum? Dah join dah ni, sekali saya join sekali lagi. Join balik. J je kan? J enter, select semua, enter. Property nak buka control 1 control 1 shortcut dia. Klik dekat objek kita tu and then ada bawah ni area. Okay, kita open balik floor plan sample. Dan pergi pada pandangan break room view, pergi kepada bahagian break room. Okay So soalan ni berkenaan garisan yang sebelah kanan ni lah. Yang mana kita akan guna proses trim dengan extend. Trim dengan extend, jadi kita boleh trim je lah benda ni Kita boleh guna command trim ataupun command extend. Saya select je dua-dua. Okay, enter trim, tekan shift, you boleh extend. Biasa guna kan shift tu? Kan bila kita trim, tekan shift dia akan jadi extend, betul? So kita trim, saya pilih dua ni sebagai cutting edge, enter.
First kita boleh trim yang bawah. Dan bila kita tekan shift, kita boleh terus. Okay, ataupun you buat dua command pun boleh lah. First is a trim command, second is a extend command. Dan jarak yang dia nak daripada titik middle, midpoint of corner to the midpoint of the line. Jadi kita ambil line daripada sinilah, midpoint dia ke hujung bilik. Okey, dua ni. So berapa jarak? 2.49. Okay, next question is a fillet and chamfer. Soalan nombor 6, fillet and chamfer. Open file. Okay, and then pergi kepada bahagian fillet and chamfer, add chamfer and fillets. Okay. Dan kita tengok kita punya soalan tu dia nak daripada, saya terus baca bawah dulu. Saya ni pelik sikit, baca yang bawah dulu, orang baca yang atas dulu. Dia baca yang bawah dulu. Dia nak titik 1 dengan titik 3 je. 1 dengan 3 itu dia punya fokus kita, 1 dengan 3. Tapi kalau nak buat 2 ni tak ada masalah lah. Okay, so kita akan buat chamfer dengan jarak 1.75. Radius pun nilai yang sama. Semua 1.75. Jadi baca nilai tu betul-betul lah. Just hati-hati pada nilai lah. Okay. So fillet dengan chamfer. Jadi kita boleh guna command chamfer. Chamfer, jangan lupa tukar distance. Tukar dia punya distance. Okay, and then you type 1.75, enter. 1.75, enter. Dan kalau ada 2 boleh cuba pakai multiple. So you boleh klik 1 and 2, 1 and 2. Dapat? Okay, saya ulang balik. Chamfer. So kita tukar dia punya distance. 1.75. Nilai kedua tu enter saja. Dan kalau you nak chamfer 2 tempat sekali, kita boleh right click pilih multiple. Ini dia proceed terus pada 2 bahagian macam ni lah. Okay. And then we fillet. Sama, kita tukar radius. Nilai yang diberikan lah 1.775 in between these 2 corner. Okay. So soalan tu dia required jarak daripada titik 1 dan titik 3 midpoint. So I draw a line in between this midpoint. Nah, saya tutup tracking ni sekejap to another midpoint. Okay. So berapa jarak dia? 12.28. Okay, let's take a look on number 8. Boleh? Okay. Number 8 ni masih available lagi. Floor plan drawing lagi, drawing yang sama, kita open balik drawing tu. Okay, nombor 8. Dia minta buka conference room, pergi kepada conference room. We go to the conference room, change the view into conference room, and then they ask you to rotate the rectangle so they align with the wall. Jadi dia nak pusingkan kotak tu supaya selari dengan dinding. Okay, kotak ni kita akan rotate, base point dia hujung atas tu, dia ada beritahu dalam soalan tu mana base point. So dia nak dia selari dengan dinding yang ni sebenarnya, dinding yang sebelah bawah ni. Okay, saya tunjuk dulu boleh? Okay, proses yang kita akan guna ialah command rotate. Okay, disebabkan kotak ni dia base point dia dekat sini dan dia sama dengan sudut kosong kita. Kalau kita gerak pun you tengok direction dia pun sama. So how to make it parallel? Saya guna shift right click. Saya guna snap to parallel dalam ni. Then kita letak cursor kita, letak saja, tak perlu klik, hover sahaja. Dia akan tinggalkan marker kecil kat situ. And then you drag sampai dia keluar notifikasi dia dah selari. Nampak tak? Klik. Okay, kemudian kita nak dapatkan jarak kan daripada midpoint number 2 to the corner of the wall.
Samalah, lukis je lah garisan. Dapatlah 2 ni. Okey, so jarak dia ialah berapa? 2.70. Betul. Floor plan tadilah, drawing yang tadi uji. Okay, you kena tengok dekat sini, dia suruh activate ISO layout. Sama tadi. Okay, kita pergi je dekat layout yang bawah tu, saya tukar screen. Okay, dekat bawah ni ada layout kan? ISO layout 1. Ada tak? A1. ISO A1 Okay, mesti pergi dekat ISO A1. Kemudian dia tanya, ni cari je ni, berapa banyak layer yang viewport override. So pergi pada layer properties. You pergi dekat layer properties. Dan tengok bawah kategori filter. So dia ada kat situ viewport override. Betul tak? Yang ni janji tahu cari je Dan you dah jumpa kat sini ada berapa, dia kata ada 3 kan? Bawah tu ditulis. Next question number 10 Number 10, kita buka drawing AS. AS01. Open AS01. Okey, soalan nombor 10 ni, dia minta kita pergi kepada pandangan upper parking and then tukar setting 2 garisan yang ditunjuk ni. Tukar dia punya color dengan line type kepada setting by layer. Itu saja yang dia nak. So pergi balik pada ni tadi, upper parking. So dia kata ambil 2 garisan yang atas ni, 2 garisan terakhir kan. Okay, the 2 left parking stall. Okay, tukar dia punya color by layer and dia punya line type kepada by layer. Dia tak suruh tukar layer dia suruh tukar setting saja. Okay, layer jangan tukar. Cuma dia punya apa nak? Color dengan line type. Okay, dan escape. Escape. And then kita zoom in, tengok pattern tu macam mana. Then kita compare balik dalam soalan tadi. Dalam soalan ni kita tengok sama dengan karakter nombor berapa. Itu soalan dia. Nombor 2 ke, nombor 3 ke, 4, 5, 6. Actually hampir semua tak sama sebenarnya. Tapi paling hampir number 4 Okay, next question number 11. Okay, ini adalah multi-leader punya soalan soalan multi-leader. Data extraction and multi-leader. Boleh kita proceed. Okay, no open file. Data extraction and multi-leaders. And kita pergi dekat pandangan level 1 view. Okay, Saya tukar view sekejap. Okay, level 1. So betul lah yang ni lah Okay, kalau dia tak bulat tu dia generate lah ni. Kadang-kadang dia tak bulat bentuk ni jadi polygon shape. So RE je lah, regenerate Okay, so apa yang dia nak ialah dia nak kita combinekan benda ni First step dia tengok multi-leader 1, 2 and 3. Set the block scale for all bubble to 25. So kita kena select 3. So jumpa ni block scale bawah ni tukar kepada 25. Dapat? Okay, escape. Dah sudah cancel. Okay, kemudian dia suruh kita guna collect. Dia kata collect the existing bubble, guna use the center of a bubble node number 2. So collect, dia duduk dekat annotate. You type collect pun boleh. Dekat leader ni, nampak tak? Annotate tab, pergi pada leaders panel. And then here we have a collect icon. So nak collect ni pun you kena tengok turutan gambar tu. Dalam gambar kita ni bubble tu turutan dia adalah 1, 2, 3. Kan? Dalam soalan ni kalau you tengok balik.
bubble ni tengok turutan bubble ni 1, 2, 3. Maksudnya itu adalah sequence selection kita. Sebab ada satu set lain dia punya turutan berbeza. So kita hati-hatilah. Just kita aware sikit lah kat situ. Okay. Jadi saya ambil command collect. Choose collect. Select 1, 2, 3. And then kita enter. Then dia kata use the center of a bubble number 2. Jadi saya ambil center. Klik center bubble number 2. Then kita ambil jarak daripada center of the bubble number 1 to the wall. Tu ejaan salah lagi tu. Center nombor 1 to the corner of the wall. Dapat? So ini jarak dia lah. So, jarak dia ialah berapa? 54.9. Dapat? Next soalan ke-12. Boleh Soalan ke-12. Okay. Ini mana file ni sekejap. So command yang akan guna dalam ni, first kita akan guna command blend sebenarnya. Kita akan guna command blend. And then baru kita guna command join. Ada dua je command yang kita guna. Blend dengan kita check dia punya length. Okay, so nak check length ni tak boleh guna properties sebab dia adalah spline, spline. Jadi bila spline, teknik yang kita akan guna nanti saya akan tunjuk lah. So kita pergi kepada drawing, open AutoCAD tadi. Apa nama file dia? PB PBEX61. Okay. And kita pergi kepada join 1, 2. So view change into join 1 and 2. Okay, jadi dekat kawasan ni lah. So antara dua spline yang kita akan blendkan dia. So kalau nak cari dekat button atas ni, dekat toolbar, dia bawah fillet. Ada command blend curve. Kalau nak carilah. Kalau tak jumpa, type je lah blend. B-N-D. AutoCAD senang. Tak jumpa type je. So you click blend and then kita akan blend antara dua spline ni lah. So they create another one dekat tengah tu So function blend is to create a curve yang mana dia adalah dalam bentuk spline Itu blend ni maksud. Kemudian disuruh join. So you can use a join. Dekat modify ni pun ada button join. You can use a join or you type J-O-I-N. Dan kita join 3 ni lah. 1, 2, 3, enter. So dia jadi satu. It turns into one entities lah kan. Cuma bila dia spline tak boleh check value dekat properties. Tak ada. Memang tak ada. So untuk check dia ni ada beberapa cara. The first method kita boleh guna command list. Saya suka guna yang ni. Nama dia. Dia ambil lengthen. Jumpa tak? Kat modify tu. Lengthen. And then kita klik sekali je pada spline kita. Tu dah keluar dah jarak kita. Nampak tak dekat command tu? 4811.36. Open T02. Open T02. Okay, soalan ni dia suruh kita buat tulisan ni lah. Saya tunjuk dekat ni saya share screen soalan sekejap. Okay, they ask you to type this. All existing dimension to tulis benda ni menggunakan multi-line text di dalam ruang ni. Ruang yang disediakan dalam drawing tu lah. Yang you kena tengok ialah untuk kotak ni. Untuk kotak ni. You kena tengok ni je sebenarnya. Titik ni. Okay, sebab nanti ending dia tanya position. Position untuk teks tu adalah titik justification untuk teks tersebut. Iaitu titik top center. Top center. So this is a top left. Top center. Contohlah top right. Middle left. Middle center. Bottom left. Bottom center. Bottom right. So kita base pada kotak yang dia bagi tu. Kita tengok pada kotak yang dia beri.
kita dapatkan koordinat je terus. Ya, kita pergi kepada utilities. Saya pergi dekat auto share screen. Utilities ni, saya ambil ID point. Okay, ambil ID point. So top center untuk kotak ni dekat mana? Midpoint sini, betul tak? So ambil titik tu je, cukup. Dah, itu je yang dia nak. Dan inilah jawapan dia. Dia nak titik apa? X kan? Ni jawapan dia. 32.19. AS, drawing AS. And then kita cari bahagian yang dia nak tu. Okay, sebelah kiri atas ni lah. Disposition. Okay, then dia suruh kita ikut gambar yang diberikan lah. So gambar yang diberikan ni, macam saya pakai rectangle je ni. Saya pakai rectangle je ni. Okay, jarak dia berapa, koma berapa kan? 2,x 2,3. So dia suruh lukis je, lepas tu baru kita ukur. Jadi kita lukis je lah. So saya pakai rectangle je ni, rectangle. Dynamic input turn on. Klik dekat ujung ni. So dapatkan ukuran dia 2,3 kan? Type je buat rectangle pun tak apa. And then satu lagi 50,14, betul tak? Lukis je dari satu, 50,14. Dah siap. Okay, dan dapatkan jarak. Ni simple je ni soalan ni. Jarak dia ialah daripada titik 1 ke titik 2. Okay. Kita ambil lah garisan ujung ni sampai ujung sana. Ni straight to the point je lah. So kalau basic drawing kita tak familiar, so masa tu akan terbuang kat situ. Padahal dia simple je ni. So you just draw atau rectangle pun boleh. So jarak dia ialah 54.71, betul tak? Open the file. And then pergi ke bahagian mana? Lower left hexagon. Okay, yang ni lah. Tengok satu. Sedanya question dia kata modify ISO style 1. Okay, tengok dekat annotation. Dia suruh modify ISO style 1. Tapi nampak tak? Style yang aktif sekarang ni adalah ISO style 2. Itu dia punya trik dia. Jadi make sure benda pertama kita aktifkan style 1 dulu. Kadang-kadang edit style 1 tapi masih guna style 2. So maksudnya sama lah dengan kita tak ubah apa-apa, betul tak? Dia trik dia, baca dulu. Style 1. Jadi first activatekan dulu style 1. Okay, kedua baru kita edit style dia. So nak edit dimension style kat ujung tu ada kan? Ujung bucu tu. Or you boleh pergi pada manage dimension style. Yang mana kita akan edit style 1. Kita dah set current dia. And kita modify. So dalam modify ni dia suruh tukar apa ni? Primary units. 3 decimal places. 3 decimal places. Okay, betul. So okay. And close. Lepas tu dia suruh letak dimension, dia suruh letak dimension linear dimension macam dalam gambar tu, from this to this. So itu dia punya nilai. So kalau tak tukar dimension style tadi, katalah you masih pakai style number 2, jawapan dia lain. So the answer is 28.956. Itu. Okay, next. Soalan yang ke-16. Okay, soalan ke-16 ni perubahan yang berlaku untuk yang version sekarang ni cuma kat sini macam ni kita kena type kan? Yang sekarang ni dia bagi objektif. Maksudnya ada antara 4 tu pilih A, B, C, D. Open attribute block. Okay, bila kita klik dia ni, ini nama dia ialah, kalau saya double klik dekat dia ni, nampak tu. Nama blok ni ialah DWG title. Tapi yang kita nampak lah ni tagging dia ada 3 je. Sebenarnya dia ada 4 Dia ada 4. So cara paling senang untuk check ni, attribute ni ialah kita explode blok ni. I'm using explode saja, explode. Kita pecahkan dia.
So bila saya explode, nampak tak dia jadi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 item. Masa sebelum tadi dia ada nampak macam 3 je kan? Padahal ada 4. Okay, dan soalan tag name untuk hidden attribute. Ada 4 attribute, yang mana satukah yang... So macam mana nak tahu? Kita boleh klik dekat sini. Logiknya tadi, yang ini yang tak ada tadi, betul tak? Yang ni Kita select dekat dia ni, kita double check balik, tengok properties dia. Then you akan nampak setting invisible dia, nampak ni. Dia setting kepada yes. Maksudnya inilah yang hidden tadi. Okay, kalau saya escape, saya ambil yang lain ni setting dia no, nampak tak? Invisible dia no. Okay, yang ni pun kalau saya scroll down, no. Title tu pun if I select and I scroll down dekat properties, invisible dia no. Yang yes cuma satu je, iaitu view scale. Yeah. So soalan ni dia tanya, apa dia punya, kalau you double click pun boleh nampak lah. Tagging dia, inilah dia tagging dia ni. View underscore scale. Ini jawapan dia yang barunya. Okay, boleh? Soalan nombor 17. Okay, yang ini pun senang je. You just draw a line. Jadi line garisan ni kita akan lukis daripada titik bawah ni. Okay. Tapi dia nak koordinat Y. So kita boleh buat apa? Kita akan lukis daripada titik 1. Yang mana nilai yang kita akan buat ialah alias 25 pada sudut berapa ni? 15 tu daripada atas Kalau kita kosong kanan kan? So tolak lah 75 lah, betul tak? Betul. Okay, we draw line daripada corner. Jarak berapa tadi? 25 pada sudut 75. Ya. Saya dapat ambil command ID. Klik je lah hujung tu. Okay, dia nak titik Y kan? 157.27, betul? Drawing nombor 18. Yang ini masih lagi. Drawing ni masih lagi ada. Nombor 18 ni. So kita buka, masih pada drawing yang sama, AS. And then dia suruh pergi kepada bahagian yang ditunjuk dalam gambar tu lah. Zoom je lah sendiri maksudnya. Pandai-pandailah zoom sendiri Okay, hati-hati dengan soalan ni sebab kita memang guna properties pun, jadi senang sikit lah. Kita memang use sebab dalam soalan ni dia kata use properties palette. Okay, use the properties palette untuk tukarkan nilai nombor 10 tu. Dia suruh tukar kepada top center dengan ketinggian 2.75. Jadi dekat drawing tadi, cari nombor 10 ni. Klik nombor 10 ni. Tukar dia punya justify ataupun justification kepada apa dia nak. Dia nak top center. So top left ni tukar kepada change into top center. Okay, and then change the height. So the height is a 2. Berapa dia nak tu? 2.75 kan? So text height tu kita key in, you change instead of 2 jadi 2.75. So dia besar sikit lah. Okay, done. So bila dah sudah yang ni, yang the third part ni dia suruh rotate handicap parking symbol. Okay, sebelum select handicap parking symbol ni, make sure escape dulu. Benda tu dia tak cakap. Kadang-kadang apa yang berlaku ialah kita masih select yang ni, kesilapan yang berlaku dia terus pergi select. So maksudnya selection ni ada 2, betul? Betul. Lepas tu cari rotate dalam ni tak ada. Sebab you select dua objek. Escape tu dia tak bagi tahu. Sepatutnya you kena escape dulu, then you select handicap parking symbol ni. So jangan guna rotate biasa sebab dia suruh guna properties. So dalam ni ada rotation dalam properties ni. Pusing dekat situ je. 270.
270. Okay, berpusinglah dia and escape. Okay, so kita guna proper select tu mesti escape. Dah sudah escape. So handicap parking ni dah berpusing, betul? Betul. And then next kita dapatkan jarak lah. Insertion point of number 10 to the center of the wheel. Tayar tu kan. So draw line. You ambil snap to insert. Klik dekat nombor 10 tu. Dia duduk atas nombor 10 tu, dia duduk dekat atas kan sebab kita ambil top center. To the wheel, center of the wheel. So ambil center. And then click on the center. Okay. Dan center dia ni bukan midpoint kat peha tu Kadang-kadang ada orang dia ambil midpoint peha ni. No. It's the center of the wheel. Not the middle of the line. So kena hati-hati sikit. Okay, kedudukan dia di tengah-tengah tayar tu wheel. Okay. So jarak dia ialah 46.02. Dapat?